istilah kita pergi ke sana dengan tujuan ibadah tertentu. Kita melakukan tawaf, sa'i dan sekian-sekian. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam lagi tuan-tuan, saya nak tarik tuan-tuan kepada syarat Allah SWT terima amalan kita. Dan setiap apa ibadah yang kita lakukan ada dua syarat untuk Allah SWT terima amalan kita. Jadi sebelum kita pergi naik kapal, kita pergi ke Mekah, sebelum tu lagi syarat dia apa tuan-tuan? Ini sebagaimana yang ditanya kepada Qadhi Iyad. Beliau ditanya maksud firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Tuhan yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kamu siapakah yang melakukan amalan yang terbaik, ahsan amal. Maka Qadhi Iyad ditanya, yang paling ikhlas bermaksud amalan itu dilakukan semata-mata kerana Allah. Maka tuan-tuan, saya ajak saya dan tuan-tuan, sebelum kita melangkah pergi jauh lagi, sebelum kita pergi umrah, kita betulkan niat kita. Seandainya kalau ada niat-niat lain yang akan merosakkan amalan kita ni, ataupun Allah tidak menerima amalan kita, umrah kita tu tinggal pada maksud bahasa. Kita pergi melancong, betul? Maka tuan-tuan bayar sampai 10,000, tuan-tuan pun penat lelah, balik demam seminggu, tak dapat belajar, seminggu demam, dapat pahala melancong, pahala umrah tak dapat. Maka tuan-tuan, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita betulkan ya, amalan ini kita pergi semacam kelebihan yang Nabi SAW sebut dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Antaranya apa tuan-tuan? Faman hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuh. Sesiapa yang melakukan haji, dalam riwayat Daruqutni menyebut wa'tamar, siapa yang melakukan haji dan umrah, dia pulang daripada umrah dia tu sebagaimana dia lahir daripada perut ibu dia, kelahiran yang baru. Dalam riwayat yang lain menyebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan segala dosa dia. Ibn Hajar menyebut bahawa diampunkan dosa-dosa pun di sini Allah Nabi umumkan dosa ni. Maksudnya dosa kecil, dosa besar, dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Maka tuan-tuan, fadilatnya besar, kelebihannya besar. Maka ibadah umrah, kita datang pergi menuju ke umrah, tujuan adalah untuk kita membersihkan diri kita daripada dosa. Kita ingin kembali, kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Kau. Baik. Kita mula daripada Hajar Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. So kita pusing macam ni. Okey, kita pusing. Sampai sini satu. Sunat untuk kita apabila kita mulakan tawaf, kita ucapkan bismillah, Allahu Akbar, dan kita melakukan istilam. Nabi SAW dah mulakan Nabi sentuh, Nabi cium, Nabi sentuh, Nabi cium. Sekarang ni kalau kita nak cium tu susah sikit lah. Hajar Aswad ni batu hitam. Kalau kita nak sentuh, cium Hajar Aswad ni susah. Tapi kalau kita cium Rajulun Aswad, abang hitam, banyak mudah sikit lah. Tapi kita lakukan istilam saja. Kita lakukan istilam bismillah, Allahu Akbar, seakan-akan kita menyentuh Hajar Aswad, kemudian kita cium tangan kita. Ini dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah naik unta, tawaf naik unta, dan Nabi sentuh kuda tongkat dan cium. Itu istilah. Kemudian syarat-syarat yang kita pergi, kita tunjuk tetapi Allah berikan keistimewaan. In da'u ajabahu wa in istaghfaru ghafara lahu. Sekiranya mereka berdoa, Allah akan mustajabkan. Sekiranya mereka meminta keampunan, istighfar, Allah akan mustajab, Allah akan ampunkan. Kata Ibn Kathir ketika mana mentafsirkan maksud nama Allah Al-Alim Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Dia kata idza aradallahu syai'an
hayya'ahu asbab. Apabila Allah mahukan sesuatu, Allah akan aturkan sebab-sebabnya. Maka tuan-tuan, yakin dan percaya Allah panggil kita untuk datang hari ini, panggil kita untuk pergi umrah. Allah nak ampunkan dosa kita, Allah nak mustajabkan doa kita, Allah aturkan sebab. Ada kita jumpa orang tu cerita pasal umrah ataupun